Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi min azwajatihi ummahatil mu'minin wa ala abnaihi at-tayyibin at-tahirin wa ala sahabatihi ghurril mayamin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah wa akhawat azzani Allah wa iyyakum. Segala puji dan pujian bagi Allah, Rabb yang menciptakan kita, yang memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam. Salawat serta salam semoga sentiasa dicurahkan ke atas Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli baitnya dan para sahabat-sahabatnya dan mereka yang mengikuti mereka dari semasa ke semasa hingga yaumul qiyamah. Adapun seterusnya, walhamdulillah kita ketemu dalam pertemuan yang kedua di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dalam majlis yang kedua ini, di mana kita menyambung perbicaraan kita di dalam keistimewaan dan kepentingan ibadah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Berkata Al-Alamah Al-Imam Muhammad bin Salih bin Utsaimin rahimahullah, Syahru Ramadana lahu mizatun minha as-siyam wa minha qiyam wa minha al-i'tiqaf. Di dalam bulan Ramadan ini terdapat beberapa hal, yaitu berpuasa, qiyam, yakni ibadah di malam hari di bulan Ramadan, dan juga i'tiqaf. Amma siyamu fa innahu fardun fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Adapun puasa itu tidak diragukan bahawa ia adalah kefarduan sebagaimana telah disebutkan dalam kitabillah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, dan telah sepakatnya kaum muslimin bahawa Allah Ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian, yakni telah difardukan ke atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah ditetapkan kefarduan ini pada umat-umat yang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kutiba bimakna furidha. Ini masukkan sebagai kutiba. Dalam Al-Quran menyebutkan beberapa jumlah ayat yang menyebutkan kutiba. Yang dimasukkan adalah menjadinya fardu. Kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qisas. Ini semua adalah perintah yang menunjukkan adalah salah satu daripada kefarduan untuk melakukan hukum-hukum Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bunyanal Islamu ala khamsi syahadatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Islam itu terdiri di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahawa tiada ilah yang diibadahi melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah, dan menunaikan solat,
mendirikan salat dan membayar zakat dan haji serta berpuasa pada bulan Ramadan. Wa ajma'al muslimuna ala anna siyama Ramadan fardun wa anna man 'asha baina muslimina wa ankara faridatuh ba'da an balaghahu al-'ilm fa innahu kafirun murtadun anil islami lakinna fardhas siyami la budda fihi min syurut. Bahawa kaum muslimin sepakat atas kewajipan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, dan sesiapa yang hidup di kalangan orang-orang muslim lalu mereka menafikan kefarduannya, yakni puasa Ramadan, setelah disampaikan kepada mereka ilmu, yakni pengetahuan tentang kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan, maka orang-orang tersebut dikirakan sebagai kafir murtadun, orang yang kafir lagi murtad daripada agama Islam. Kerana apa? Kerana fardhas siyami la budda fihi min syurut. Kerana puasa Ramadan ini sudah pastinya ada beberapa syarat yang harus kita patuhi. Mana mungkin kita mengajak orang kafir untuk berpuasa? Kerana puasanya sudah pasti ditolak. Puasanya sudah pasti ditolak. Seperti kal kafiru law sama Ramadan lam yasihu shamuhu hatta yakuna musliman. Seorang kafir ni kalau kita suruh dia puasa pada Ramadan, sudah pasti puasanya tidak sah. Kerana apa? Kerana syarat untuk terima seseorang itu berpuasa hendaklah dia yakunu musliman, mestilah dia seorang muslim. Kerana itu adalah di antara syarat kubulnya satu ibadah yang di mana Allah Ta'ala perintahkan ke atas umat ini. Wal kafirun la yuqbalu minhu amalun salih. Dan orang-orang kafir, kalau dia buat amal macam mana pun, amalan tu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Tidak diterima sama sekali. Sekiranya ada seseorang yang mengatakan ibadah orang-orang kafir ataupun kebaikan, bir orang-orang kafir itu diterima, maka orang tersebut telah mengkufuri firman Allah Jalla wa Ala, yakni Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 217, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yartaddid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Dan barang siapa yang telah murtad daripada agamanya, yakni agama Islam, lalu dia kemudian dia mati, maka matinya adalah mati fahuwa kafir. Matinya adalah mati orang kafir, sebagai orang kafir. Habitat a'maluhu, maka terputuslah, terbatallah segala amalan-amalannya. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Amalannya tidak membawa mencapaikan apa-apa manfaat baginya di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, lalu mereka adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya secara abadi. Maka ikhwah azani Allah wa iyyakum, itu adalah kefarduan kita tanpa syak, di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berpuasa. Walhamdulillah. Lalu di mana syarat-syaratnya kubul kita berpuasa ini? Setelah kita mengetahui akan kewajipan-kewajipan dalil-dalil, maka pasti akan ada orang bertanya dengan syarat-syarat yang tertentu, sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah menjelaskan di dalam durus Siyam yang dimana telah dihimpunkan oleh beliau. Assalamualaikum. Di mana telah dihimpunkan oleh beliau akan
terimanya puasa ini setelah seseorang itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah aqilan. Mestilah seseorang itu orang yang akalnya sihat. Dimasukkan segala orang yang sihat, fa illam yakun aqilan fala sauma alaih wa ala hadha fal majnun la yasum alaih. Orang yang akalnya sihat, maka puasanya itu sempurna. Tetapi orang-orang yang dikatakan selain daripada akal yang sihat, sepertinya orang itu tidak sihat akalnya, tidak waras, seperti orang gila, maka dia tidak diwajibkan ke atasnya berpuasa, la adaan wala qadaan. Tidak ada puasa yang ditetapkan ke atasnya pada bulan Ramadan, adapun di luar Ramadan pun dia tidak perlu mengqadanya. Taib. Seperti orang yang akalnya tidak sihat, termasuknya lah kita telah sebutkan orang-orang di mana akalnya rosak, fasad, akalnya rosak, sepertinya orang-orang OKU. Orang OKU di negara kita kena faham. OKU ada banyak jenis. OKU pada segi fizikal, tubuh, kaki, tangan, pendengaran dan sebagainya, tidak termasuk daripada rufi'alil qalam, diangkat kebebanannya. Adapun yang disebutkan adalah orang-orang OKU di segi pada sudut pengambilan dalil tersebut hanya kepada rosaknya akal mereka. Adapun kita sebutkan al-majnun ataupun junun, itu bukan termasuk orang-orang yang gila mutlak. Seperti orang gila kita nampak ada masuk hospital mental, bukan. Dia termasuk orang-orang yang di mana akalnya tidak boleh ada pertimbangan al-mizan antara al-haq wal batil, kebenaran dan juga kebatinan. Tidak boleh terima. Dia tidak tahu apa itu dosa, apa itu pahala. Segi hakikat dia tak faham. Mungkin dia tahu benda baik dan tidak baik. Hatta haiwan pun kadang dia tahu benda baik dan tidak baik, bukan bermakna dia sudah berakal. Haiwan berotak, bukan berakal. Setiap yang berotak belum tentu berakal. Demikian manusia, semua berotak tapi belum tentu berakal. Maka akal yang sihat ini hanyalah mereka difardukan segala apa yang difardukan ke atas dirinya. Maka sekali lagi disebutkan, mereka sekiranya tidak berpuasa, maka tidak adanya qada ke atas diri mereka. Yang seterusnya, kefarduan tersebut hendaklah orang itu an yakuna muqiman, mesti orang-orang yang muqim. Orang yang mukim, tidak ke sini ke sana sehingga mendatangkan keletihan pada dirinya. Adapun orang-orang musafiran fala sauma alaih, maka orang yang musafir itu tidak diwajibkan ke atasnya berpuasa. Lakinnal musafira yaqdi, maka orang yang musafir itu hendaklah dia mengqadakan puasanya. Tidak wajib tetapi mesti qada. Ammal majnun la adaa wa la qadaa. Orang yang akal yang tidak waras tidak diwajibkan ke atasnya berpuasa dan tidak diwajibkan untuk mengqada puasa. Ada pemusafir, orang itu difardukan ke atasnya untuk mengqada sekiranya dia tidak berpuasa. Liqaulihi ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit ataupun safar, maka hendaklah dia menggantikan puasanya pada bulan lain daripada bulan Ramadan. Taib. Amma marid, adapun yang disebutkan sebagai sakit ini bukan seperti yang tersebut tadi, akalnya rosak. Itu termasuk sakit, tidak. Sakit di sini adalah uzur syar'i, bukan sakit secara mutlak. Sakit mungkin dia sakit sementara yang boleh mengharapkan akan disembuhkan. Meskipun sakitnya 1 bulan dia tidak boleh berpuasa, tapi itu juga dinamakan sebagai sakit syar'i. Sebagai wanita yang dalam keadaan menyusukan anak, wanita yang hamil, wanita yang baru lepas bersalin, masih dalam keadaan pantang dan sebagainya, termasuk orang-orang yang sakit.
Dan seterusnya, berkata Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seperti yang sakit yang sementara ini, seperti fal mar'atul haidu mathalan la yasumu 'alaiha. Wanita yang haid, seperti contohnya, mereka tidak berpuasa. Lakinna 'alaiha qada'u. Adapun difardukan ke atas mereka untuk mengqada'nya. Yang di sini, wahai akhwat, yang di mana mereka masih banyak tertinggal disebabkan haid ataupun nifas yang belum lagi menggantikan puasanya, maka hendaklah dia mengqada'kan puasanya dengan kadar segera. Bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala. Sekiranya mereka tidak mampu untuk mengqada'kan puasanya, fa'alaiha fidyatun ta'amun miskin. Taib. Itu adalah disebutkan oleh Syekh sebagai as-siyam. Yang seterusnya kita masuk pada hari ini adalah penerangan al-qiyam. Apa tu disebutkan sebagai al-qiyam? Salatul qiyam. Fa qiyamu Ramadan min sunan. Disebutkan, orang Arab sudah faham apabila kita sebut qiyam, itu maksudnya berdiri, bangkit. Pada bulan Ramadan kita bangkit pada waktu malam, istiqamah di malam Ramadan. Adapun di bulan-bulan yang lain, kadang-kadang dia bangkit, kadang-kadang dia terbenam. Adapun di bulan Ramadan, bangkitlah semuanya, lalu manusia berkumpul pada malam-malam tersebut. Berbeza dengan qiyam di bulan lain-lain selain pada bulan Ramadan, manusia tidak berkumpul. Nabi SAW memerintahkan untuk kita salat nafilah di rumah. Adapun pada bulan Ramadan, Nabi SAW memerintahkan mereka berkumpul di masjid. Berdasarkan dalil dalam hadis Imam Al-Bukhari, disebutkan daripada jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan malam al-qadar, wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain menyebutkan man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahalanya, niscaya Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya yang lampau. Dimasukkan hidup, mereka imarahkan dengan ibadah, bukan dengan lampu lap-lip ataupun pelita. Fahadha jahl. Ini adalah kebodohan umat. Menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, malam 7 ekor, nombor ekor, yang ekor lekor tu semua adalah antara kejahilan-kejahilan mereka menghidupkan malam Al-Qadar. Bukan begitu rupanya. Ada menghidupkan malam Al-Qadar adalah dengan al-ibadah. Memperbanyakkan, fa'akthiru, memperbanyakkan ibadah pada malam tersebut. Bersungguh-sungguh gigihnya kita mencari Al-Qadar. Al-Qadar, isma' jayidan, Al-Qadar walal bazar. Al-Qadar walal bazar. Beza, bunyi hampir sama. Pengertian juga menjadi beza. Ittaqillah. Mencari malam Al-Qadar bukan mencari malam-malam bazar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqiyamu, adapun kita menghidupkan malam Al-Qadar ini, bagi lelaki hendaklah di masjid. Jangan disebutkan dengan kemalasan-kemalasan kita tidak menghidupkan masjid. Kerana itu sunnah Nabi SAW. Sekiranya dalam hati ada rasanya nak menghidupkan sunnah Nabi, tapi menghidupkan sunnah ni di rumah, maka ia menjadi punah. Menghidupkan satu sunnah mematikan satu sunnah yang lain.
Sunnah itu apabila nak menghidupkan dengan secara kamilah, sempurna sunnahnya. Nak menghidupkan, masalah kita nak menghidupkan sunnah-sunnah, menghapuskan kebid'atan di masjid pada hari Jumaat masalah, lalu dia membuat solat Jumaat di rumah. Di rumah kita buat solat Jumaat yang ikut sunnah. Naam, dia buat yang sunnah tapi mematikan satu sunnah yang lain. Akhirnya dia menjadi punah. Maka sunnah itu dilaksanakan secara kamilah, sempurna, memahami konsep-konsepnya, maka sunnah itu terbina. Ya? Ramai orang awam ataupun umat ini keliru dengan memaham, kalau sebut jahil marah nanti. Tak faham dengan konsep sunnah. Sunnah ni bukan ikut suka-suka dia nak buat dan tak dan. Solat malam itu sunnah tak? Sunnah selain daripada bulan Ramadan. Lalu dia menghimpun manusia supaya dapatkan 27 kali ganda. Kita buat nanti bulan Syawal qiyam satu hari cuti di masjid. Dan perbuatan ini tidak dibuat oleh Nabi SAW kecuali pada bulan Ramadan. Nak buat bulan Ramadan. Selain daripada tu di rumah. Satu bulan itu saja kita dibenarkan untuk buat menghidupkan sunnah Nabi SAW, dan kita akan bacakan dalil-dalilnya. Baik. Qiyam Ramadan sejak daripada awalnya ru'yatul hilal, melihat anak bulan Ramadan, kita sudah mulakan qiyam. Iaitu kita solat tarawih, pada malamnya kita solat tahajud. Ya? Sehinggalah lengkapnya bilangan hari Ramadan. Selesai. Maka kita hentikan perhimpunan di masjid. Bukan di jalanan, Isma. Tayyib. Walihada man za'ama anna al-qiyam Ramadan jama'ah min al-bid'ah faqad akhta. Syekh sendiri telah menyebutkan, oleh itu sesiapa yang menyangkakan ataupun mempunyai keyakinan bahawa menghimpunkan manusia jamaah di malam-malam bulan Ramadan itu termasuk perbuatan bid'ah, maka sungguh orang itu telah salah. Ya, antum ni level-level yang bukan pergi universiti jamiah di Saudi kan? You do not like me, okay? Tapi ada teman-teman ini yang belajar sampai ke Saudi, balik lalu dia kata, Nabi sendiri buat solat malam di rumah. Maka tu akhwan nak sebutkan, antum yang tak pergi sampai sana pun dah faham. Yang ni pergi rugikan duit kerajaan Saudi. Pergi belajar, dia katanya boleh solat di rumah. Kerana sunnah Nabi pun solat di rumah. Lalu dia kata kita ajak isteri-isteri kita tarawih di rumah. Isteri dan anak menghimpun. Tak tahulah siapa ada isteri-isteri dan ada isteri. Himpunkan di rumah, lalu solat tarawih di rumah. Kerana itu perbuatan Nabi juga. Maka sini Syekh telah menyebutkan mereka telah silap dan salah. Ini bukan orang level-level tak pergi sekolah bersama ulama. Malah ada kita tahu mereka ni hatta duduk depan masjid pun tak pergi, tapi solat kat masjid. Suka buat jemaah kat rumah. Sebab rumah dia tak buat menara. Kalau buat menara, ada orang dia suka buat rumah dia jadi masjid. Nanti masuk rumah tak boleh duduk, solat tahiyat masjid dulu. Sah. Dia lebih rumah dia jadi masjid lah, lebih soleh daripada Nabi dan sahabat. Baik. Kerana orang-orang ni hakikatnya memang jelas. Bulan Ramadan kami bertanya kepada dia, dia kata tak apa, kita solat kat rumah tarawih. Sunnah. Waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, masjid azan, tak pergi. Takkan tu sunnah? Nabi pula waktu itu keluar.
Ha? Jadi hakikatnya mereka ni beribadah dalam banyak alasan. Ya, beribadah dalam bentuk banyak alasan. Maka tu nak beribadah ni, kalau orang-orang sufi kata sebelum ibadah kena belajar tasawuf. Betulkan hati. Hati kena betul. Nanti lepas ni kita belajar tasawuf. Kita ada banyak lebay-lebay yang belajar tasawuf ni. Ana tak faham. Ada tahu makrifat hakikat ni, baguslah. Baik. Sebelum kita nak faham benda ni, tak perlu nak belajar tasawuf, nak belajar, nak memahami ibadah. Belajar konsep apa itu sunnah secara hakiki. Apa itu sunnah? Sunnah bukan apa Nabi buat itu kita faham konteks tu, tak. Sunnah itu adalah melaksanakan secara kamilah, sempurna, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffatan. Masuklah, ikut agama Islam dengan sempurna. Ini banyak mengikuti konsep-konsep ahlul kitab. Yu'minuna bi ba' wa yakfuruna bi ba'. Ikut apa yang dia suka, tinggalkan apa yang dia tak sukai. Tak kiralah siapa kedudukan orang tersebut. Maka tu kita perlukan al-iman kamil, iman yang sempurna juga. Supaya kita menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Jalla wa'ala dalam melaksanakan segala ibadah. Dalam hadis yang kita faham, Nabi SAW menghimpunkan sahabat-sahabat pada malam yang pertama, kedua dan ketiga. Itu disebut dalam Sahih Bukhari. Nabi solat sendiri pada hakikatnya. Nabi solat sendiri. Munfaridan. Nabi solat sendiri. Lalu sahabat-sahabat sendiri mengikuti solat Nabi. Nabi dah buat, diorang ikut. Kena faham. Dah buat, lepas tu Nabi cabut balik, lari. Kenapa Nabi lari? Kalau terus-menerus Nabi buat, maksudnya menjadi fardu. Fardu tinggalkan menjadi beban dosa. Tapi Nabi suruh kita menggalakkan, menghidupkan malam tersebut. Bukan dikatakan tak pergi dosa, tapi digalakkan supaya semua berhimpun di masjid. Memahami konteks dalil tersebut. Pergi masjid ni nak ibadah, jangan banyak alasan. Jangan kita banyak alasan. Gigihkan iman kita. Kuatkan iman kita. Iman ni tidak akan bertambah kerana dia tidak boleh dibeli, top up. Imam ni nak top up dengan ibadah. Iman tidak boleh top up dengan beli RM10, RM5. Iman hendaklah di top up dengan ibadah. Ayyukum zadathu imana. Siapanya iman yang bertambah nanti. Bertambah iman kita, sempurna, buat amal soleh. Zikrullah, mengingati Allah. Kita beribadah, kita baca Quran, kita menuntut ilmu, kita hadir dalam majlis ilmu. Iman kita bertambah. Maka bertambah, keburukan akan menjadi kurang. Allah Jalla wa Ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya melakukan kebaikan, hasanat, yudhibna sayyiat, ia akan menghapuskan segala yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Akan hilang, sikit demi sikit akan hilang. Kadang orang berkata, kenapalah kami solat, kami beribadah, tapi masih lagi buat benda yang tak baik. Terus istiqamah, kerana kita buat akan menghilangkan keburukan. Yang kedua, setelah kita melakukan ibadah, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Kadang pergi masjid jumpa orang soleh, balik masjid jumpa orang yang toleh. Jadinya lain lagi. Maka tu tak istiqamah. Dia buat baik, kerja tak baik. Kadang pergi masjid, ustaz suruh beribadah banyak-banyak. Balik rumah, bini pula suruh juga buat benda lain. Bang, tolong buat kuih tat. Kawan baru nak baca Quran. Lalu isteri dia pun faham konsep ibadah. Ibadah sesuatu yang mendatangkan ta'awun, birri, kebaikan kepada isteri juga adalah
ibadah. Ini buat kuih tak pun ibadah katanya. Nah. Ikhwah wa akhwat azani Allah wa iyyakum. Konsep qiyam ini kita terus pada sunnah dan poin-poin untuk kita solat malam bagi ikhwah dan akhwat yang belum lagi memahami solat malam Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana solat malam yang kita akan laksanakan seminggu lagi daripada hari ini, walhamdulillah, adalah 10 malam terakhir. Asyru awakhir minar Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, taharru lailatul qadar min asyri awakhiri Ramadan. Carilah. Kena cari. Dia tak datang sendiri tanpa orang yang tak mencarinya. Mesti mencari, maksudnya bergigih beribadah, bersungguh-sungguh beribadah. Maka itu disebutkan man qama lailatul qadar imanan wahtisaba. Imanan wahtisaba, penuh keimanan, dia beriman akan ibadah-ibadah tersebut, dan wahtisaba, mengharapkan ganjaran. Ganjaran apa? Al-qadar fi dunia wal akhirah. Mencari. Dan malam-malam tersebut terdapat daripada 10 malam terakhir. Disebut sekali lagi berapa ikhwah? 10. Ini pun ada juga penipu. Dia cari malam-malam, malam ganjil. Dalil menunjukkan keterangan Lailatul Qadar terjadinya pada malam-malam al-witr, iaitu malam-malam ganjil. Dalil itu benar, tapi bukan menunjukkan kita hanya muncul pada malam-malam ganjil. Ingat. Ramai. Nanti kalau kita buat 10 malam terakhir, kita nampak malam ganjil ramai. Jadi 2 malam yang ramai. Tahu malam apa? Malam ganjil dengan malam cuti. Malam ganjil dengan malam cuti. Baik. Malam cuti ramai datang, alhamdulillah. Yang tak dapat hadir pada selain daripada hari cuti, ittaqillah. Carilah peluang untuk kita meraih 10 malam terakhir ini. 10 malam terakhir ini tak belum tentu kita jumpa pada malam-malam yang akan datang. Malam tersebut kita tak akan jumpa lagi sekiranya kita diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala nyawa kita jumpa pada tahun akan datang. 10 malam tersebut. Kerana apa? Hari-hari yang lain kadang-kadang kita boleh kumpul duit pergi haji, kita boleh kumpul duit pergi umrah. Gigih tak orang ni nak pergi umrah, pergi haji? Gigih boleh kumpul duit. Yang ada boleh jual kereta, jual rumah, downgradekan rumah semata-mata nak pergi kefarduan untuk pergi haji. Ibadah ini tak perlukan ribu-ribuan duit. 10 hari tersebut, ibadah tersebut mencapai ibadah malam tersebut lebih baik daripada berapa banyak hari? 1000 bulan ibadah. Yang tidak ada pada ibadah haji, tidak ada pada bulan kita melakukan umrah. Pada malam tersebut kita gigih beribadah. Malam tersebut adalah di mana turunnya Malikur Ruh Jibril alaihi salatu wassalam. Ingat, turunnya Jibril alaihi salatu wassalam ini kena faham, luruskan fahaman. Turunnya Jibril ada 2 hal. Menurunkan barakah atau menurunkan wahyu. Maka jangan siapa kata malam Lailatul Qadar anda telah jumpa Jibril, ya Ustaz. Allah yahdikum. Jibril turun pada malam Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruh. Turunnya Jibril menjadikan apa dia? Barakah pada malam tersebut. Ketenangan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ibadah malam tu dengan penuh ketenteraman. Dia tidak ada dapat apa-apa komen.
Kalau ustaz antum dapat satu komen, Jibril telah jumpa gini, tinggalkan ustaz itu, telah sesat, dallan mudillan mubina. Telah jelas kesesatannya, jelas yang sangat nyata. Ya. Hati-hati ini. Ya. Ingat, 10 malam terakhir berjumpa di masjid-masjid. Tak mau kita dengar ada kelompok-kelompok yang buat dekat dalam gua. Duduk dalam gua, beruzlah kat dalam, beribadah begini-begini. Tidak. Berkumpul di masjid. Sunnah Nabi SAW membangkitkan ahli baitnya. Beliau membangkitkan Aisyah radhiyallahu anha, membangkitkan cucu-cucunya semuanya pada 10 malam terakhir. Dalil-dalil itu jelas. Dalam Sahih Bukhari, Muslim, antum melihat dalam kitab-kitab antum yang paling kecil, kitab hadis yang antum punyai pada Bulughul Maram. Buka babul ittiqaf. Hadis semuanya sahih. Nabi membangkitkan ahli baitnya. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengkhabarkan bahawa setelah kewafatan baginda alaihi salatu wasalam, mereka terus menghidupkan perbuatan tersebut. Bukan wafatnya Nabi, wafatnya segala ibadah tersebut. Tidak. Setelah kewafatan itu, ibadah itu terus diamalkan oleh kaum muslimin. Dan ibadah ini gharib di kalangan masyarakat. Gharib, aneh. Qiyamul Lail, konsep mereka dalam bentuk Qiyamul Lail ni macam mana? Qiyam, bangun, al-lail, bangun malam. Bangun malam, apa yang kita nak buat pada malam tersebut? Macam-macam. Isteri-isteri, ya akhawat, pun Qiyamul Lail. Bangun malam, uli tepung. Jangan marah, tepung. Uli tepung buat kuih lah, bukan buat roti. Uli tepung buat kuih. Gigih bangun malam. Kerana apa dia nak sambut Aidul Fitri? Gitu pula kita bergigih 10 malam terakhir untuk nak mencari malam-malam Al-Qadar. Kadang tengok ya akhwat yang dengan jilbab besar, yang nampak dia punya warak dia, ibadah dia, terlentuk, ngantuk. Ingat qiyam. Rupanya penat bikin sempret, kan? Bikin sempret, buat rempeyek dan sebagainya. Sibuk nak buat hari raya. Buatlah sebelum Ramadan. Tak usah pun. Masuk Ramadan ni bukan bulan kita nak sibuk nak buat kuih-kuih gigi sangat. Ibadahlah. Ya? Kalau ada suami, bantulah suami anda beribadah. Jangan punahkan dia pula. Nak babik-babikkan sekali. Bantu. Wahai akhwat, bantu suami-suami untuk beribadah. Ya? Bangunkan, siapkan. Ini suami sudah bangun nak pergi masjid, lalu ditarik suruh tidur balik. Ya. Ini berlaku, anak tahu. Anak tahu berlaku yang tenggelam timbul, ada pergi, kadang tak pergi ni kan. Walauzubillah. Anak takut diri nanti. Ittaqillah. Ada yang nak gigih pergi macam-macam alasan. Dah banyak alasan nak tutup aib dengan kawan-kawan, berbohong pula tu. Terlajak. Padahal tak boleh keluar. Ingat, kuat lagi ni kita nak beribadah, kuat lagi. Bukan apa tu ni? Cobaan, bukan. Godaan. Walaupun syaitan telah diikat, jangan risau. Tiupan yang kuat. Walaupun syaitan tidak boleh dekat, tiupan dia kuat. Kita ingat bapak kita dulu kena goda dengan iblis syaitan. Nabi Adam AS digoda bukan secara depan-depan, ditiup jauh. Hasut saya, pergi dekat pohon tu. Hasut saya.
Memang Ramadan tak nampak hantu. Tapi suara hantu banyak. Hati-hati, takillah. Baik. Jadi 10 malam terakhir ini kita nak hidupkan dia dengan apa ya ikhwah? Solat dia tu. Solat, jenis solat ini, kita nak solat adalah solat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jumlah bilangan rakaat juga kita tak mempertikaikan. Fasahih, yang benar itu adalah 11 rakaat. Tidak ditambahkan. 11 rakaat. Dalil itu jelas disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. 11 rakaat pada bulan Ramadan dan bulan selain daripada bulan Ramadan. Adapun lebih daripada itu, tidak boleh kita membid'ahkan. Kecuali memang para ulama itu ikhtilaf dalam membid'ahkannya. Kerana Nabi tidak buat. Kerana Nabi tidak buat. Sebagaimana telah dijelaskan, hampir 700 tahun dahulu sudah selesai berlakunya ikhtilaf tersebut, yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Kita sebutkan hingga solat malam tu ada yang solat menghimpunkan lebih daripada 11, 40 lebih dan sebagainya kan. Kalau 40 rakaat dia solat malam, sudah pasti hanya boleh baca Inna a'tayna kal kausar. Mana mungkin dia solat 40 rakaat dengan baca 30 juzuk? Mustahil. 11 rakaat yang diamalkan itu afdal. Apakah dalam 11 rakaat tersebut? Solat tahajud. Solat tahajud Nabi SAW. Adapun ada kata itu solat witir. Naam, sama je solat witir ke, solat tahajud ke. Sifat solat malam Nabi ini yang kita nak faham. Qiyamnya tu, kenapa dia panggil qiyam? Bangun malam. Solatnya panjang. Bacaannya panjang. Panjang kita baca berbanding Nabi. Lebih panjang Nabi baca. Jelas, dan tidak ada orang mampunya iman hari ini bacanya sepanjang Nabi SAW. Hal itu terangkan dalam Sahih Bukhari, di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah solat bersama Nabi SAW pada satu malam, sehingga hatinya menjadi kacau. Apa kacau hati dia? Dia solat bersama Nabi SAW pada malam tersebut. Lalu panjangnya bacaan Nabi dan sujud dan rukuknya, sehingga beliau terlintas dalam hatinya untuk apa? Nak cabut. Nak cabut. Akhi, nak cabut dalam solat ini bukan hanya pada Abdullah bin Abbas. Ada berlaku pada sahabat-sahabat yang lain. Ya. Demikian sampai hari ini pun ada juga yang cabut daripada solat. Ustaz ni panjang betul, cabut. Ya. Benda ni telah berlaku sejak zaman Nabi SAW. Ya. Itu dirakamkan tentang solat. Ada dua dalil. Satu solat sunnah, satu solat fardu. Yang nak kisahkan. Abdullah bin Abbas tadi solat sunnah Nabi. Panjangnya solat qiyam dia baca surah, panjangnya rukuk, panjangnya sujud. Sehingga dia lamanya, tak tahan. Kerana Abdullah bin Abbas ni budak kecil lagi masa tu. Ya, umurnya 9, 10, 11, dah tak tahan dah. Ya. Panjang lama betul. Kadang kalau anak dulu imam pun, anak-anak kalau ikut, apa, lain kali pendeklah sikit. Sakit tu kaki. Budak. Yalah, budak kita faham. Tapi kadang-kadang ni nak cakap orang tua uzur, tak juga. Kuat lagi tu pun rasanya lama ibadah tu. Baik. Ibadah ni
kita rasa hullu, kenikmatan itu, walhamdulillah. Yang kedua tadi, dalam solat fardu, ada riwayat menyebutkan Ubay bin Ka'ab pernah menjadi imam solat Isyak. Dia solat Isyak. Dia solat Isyak baca suratul Baqarah. Jadi seorang sahabat ni tak tahan. Lama betul. Dia nak pergi, banyak kerja, nak pergi siram pokok dan sebagainya. Ada urusan uzur yang lain. Lamanya solat ni. Lamanya solat ni. Apa dia buat? Cabut. Tinggalkan solat. Dia solat sendiri. Kemudian selesai solat, mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru dia ngadu. Dia cabut dulu, lepas tu Ubay mengadu pada Nabi. Dia pun mengadu pada Nabi. Gini, begini, begini. Dan Ubay bin Ka'ab mengatakan ciri-ciri orang munafik. Tinggalkan solat, cabut. Kerana tak kuat. Nampak? Kemudian Nabi menegur Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wahai Ubay, engkau nak jadi penimbang iman? Apakah engkau nak menjadi orang yang penimbang iman? Menuduh orang munafik dan begini dan begini. Nampak? Nabi menegur sahabat. Maka hendaklah kamu baca Sabbih isma rabbikal a'la atau wasyamsi wa duhaha. Memudahkan urusan manusia. Jadi itu kisah satu yang fardu, satu yang nafilah, yang solat sunat. Jadi solat fardu ni tak boleh panjang. Menunjukkan Nabi larang untuk solat baca panjang-panjang. Sekadar-kadar mampu saja. Surah Baqarah 3 juzuk baru. 3 juzuk setengah. Solat Isyak selesai. Ubay bin Ka'ab. Ni sampai hari ni ada masjid yang tak selesai lagi Baqarah hari tu, kata siapa? Kan? Kemudian ikhwah azanillah wa iyyakum. Baca solat tersebut surahnya panjang. Selesai, ada soal? Rukuk dan sujudnya juga menjadi panjang. Maka apa yang dibaca dalam rukuk dan sujud, fa'akthiru, memperbanyakkan doa tersebut. Peringatan dalam rukuk dan sujud tersebut, jangan membaca apa-apa potongan dalam Al-Quran Al-Karim. Tidak. Apa yang kita panjangkan adalah wirid-wirid dalam rukuk dan sujud. Memperlamakan, memperbanyakkannya. Sehingga imam bangkit. Pernah seorang hamba Allah datang kata, Ustaz tak imam kat masjid ini. Lepas tu dia lantik imam lain solat. Mula 4:30. Sebelum pukul 5 dah selesai, Ustaz. Sebelum pukul 5 dah selesai. Manusia faham qiyamul lail, tapi sifat qiyamul lail itu macam mana? Maka tu, semiskin-miskin seseorang itu solat malam, walaupun satu rakaat. Tapi satu rakaat itu bukan lintang pukang solatnya, tapi sempurna solat malam dia. Kadang nak solat malam ni, kadang orang tak sempat. Semiskin-miskin dia, satu rakaat. Itu witir dia. Taib. Rukuk dan sujudnya. Itu dilamakan, dibanyakkan wirid dalam rukuk dan sujud. Oleh itu, ikhwah azani Allah wa iyyakum, himpunkan, bawalah ketika itu. Kita bawa anak dan isteri kita berkumpul ke masjid. Yang mana suami tak nak pergi, isteri nak pergi, bagaimanakah hukumnya? Maka dalil-dalilnya jelas. Nabi SAW menyebutkan jangan melarang wanita-wanita daripada hadir ke masjid. Demo tak nak pergi, tak apalah.
Tapi jangan menghalang wanita untuk pergi ibadah ke masjid. Kalau tak nak pun takut nak melindung daripada fitnah, tak nak pergi pun, tolonglah hantar. Alhamdulillah, hantarlah. Mungkin suami dia period ke, tak boleh pergi, hantarkan isteri ni pergi. Alhamdulillah. Akhir zaman, akhir 10 malam terakhir, boleh hantar isteri dan sebagainya. Isteri-isteri boleh hantar. Kadang nak bawa isteri-isteri satu masjid, gaduh nanti. Tak tahu hantar ada 4. Kalau ada 4, hantar 4 masjid tau. Jangan hantar satu masjid. Tu imam dengar perpang belakang, bergaduh ni. Salah. Jadi kena hantarlah isteri-isteri. Tu tak jadi fitnah. Anak kena hantar isteri ustaz, hantar sini. Ni akan hantar ni. Habis antum tak pergi masjid kenapa? Kat rumah tak aman ustaz, hantar orang pergi masjid aman sikit. Masya-Allah. Hantar. Kalau tak mampu pergi, kita sebut hantar. Dalil tu jelas, Nabi jaga janganlah larang. Ibadah wanita-wanita ni kalau ibadah gini, dia sungguh-sungguh lah. Alhamdulillah dan sungguh-sungguh beribadah pada malam tersebut daripada duduk rumah nanti. Kan? Ibadah tak pakai duit, akhi. Kalau duduk rumah nanti banyak pakai duit. Kan? Di akhir zaman ini, wanita duduk rumah, tak keluar rumah, fitnah kat luar tak ada, fitnah kat rumah pun banyak. Semua. Setiap kali dia online jadi fitnah. Fitnah pada diri, fitnah pada duit. Tiba-tiba barang sampai. Ittaqillah. Kerana apa? 10 malam terakhir ini itqan minan nar. Yang tadi jelas sifat salat tu kita banyak semua dah tahu, alhamdulillah. Yang belum pernah mencubai 10 malam terakhir, lalu sama-sama kita masuk ke dalam gelanggang, sama-sama kita masuk dalam gelanggangnya sehingga akhirnya jangan tercundang. Kita sama-sama masuk dalam gelanggang 10 malam terakhir. Nikmat, akhi. Ana rasa ramai yang dulu tak pernah, apabila dah pernah sekali, kita merasa nikmatnya solat malam 10 malam terakhir itu, sehingga kita tidak mau lagi. Sebelum-belum Ramadan ni sambunglah lagi. Nikmatnya 10 malam terakhir tu. Daripada jauh dulu, sahabat ada duduk jauh-jauh boleh datang mari, rumah sebelah masjid pun tak sampai. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Kita nak jadi anak isteri kita qurrata a'yun. Apa tu qurrata a'yun? Apa dia? Apple of eye. Penyejuk mata. Kita nak jadikan dia penyedap mata kita. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadilah kita seorang yang pemimpin dalam keluarga kita. Seorang yang pemimpin, jangan dipimpin. Masya-Allah, ketawa pelan sikit. Jadi orang yang dipimpin. Orang yang memimpin, imama, muttaqina, imama, muttaqin, orang yang bertakwa memimpin ahli baitnya. Jadi apa kita buat? Bangunkan mereka, ajak ke masjid. Anak-anak kecil bawa ke rumah Allah. Tak solat pun tidur biar dia tahu qiyamul lail. Macam gini rupanya. Bawa lah kalau nak bawa, tak ada masalah. Tapi ingat, kalau sekarang SOP tak boleh lah. Kita bawa, alhamdulillah. Dulu anak lihat di Singapura, kita bawa anak-anak nak pergi sekolah, tak boleh ponten sekolah, bawa baju sekolah, mandi di masjid lepas sahur. Tak ada alasan. Rumah jauh, nak balik tak sempat, nak pergi sekolah lepas fajar lagi, bawa, sejuk.
bawa daripada masjid, boleh pergi kerja dan sebagainya. Jangan jadikan alasan 10 malam terakhir. Telah kita memahamkan 10 malam terakhir yang mana kerja sendiri, cepat-cepat selesaikan kerja, cari kerja, cari job dan sebagainya. 10 malam terakhir tu berehat. Jangan cuti raya panjang, raya 1 hari akhi. 10 malam terakhir itu adalah salah satu anugerah yang kita menunggu-nunggunya. Nah, baik, daripada 10 malam terakhir itu itqan minan nar, membebaskan kita daripada apa dia? Api neraka. Membebaskan kita daripada api neraka, apa yang disebutkan membebaskan daripada api neraka? Beribadah, memohon keampunan. Ghufran, memohon keampunan. Ghufran minan nar, keampunan daripada api neraka. Kita mencari ibadah, beribadah, mencari malam Lailatul Qadar, dan pada masa sama kita mencari keampunan. Kerana disebutkan anna hadzal syahran mubaraka tuftahu fihi abwabul jannah. Pada hari-hari bulan ini, hari malam ini, hari ini, saat ini, detik ini, pintu jannah itu dibuka. Rahmat keluar begitu banyak. Keampunan diberikan begitu banyak. Waktu malam itu kita solat malam. Nazzala Rabbuna ila sama'id dunya. Turunnya Rabb kita ke langit dunia, melihat kita beribadah, berfirman kepada para malaikat, lihat hamba-hambanya yang beribadah. Diberikan mereka rumah dalam jannah. Di mana kita masih sewa-sewa rumah, belum punya rumah, jangan takut. Dalam jannah sudah siap. Yang belum ada orang rumah pun boleh dapat orang rumah di dalam jannah. Bagi dia kita beribadah, alhamdulillah, sehingga kita dimatikan oleh Allah Jalla wa Ala. Baik, 10 malam terakhir gigih ibadah, gigih kita berdoa. Para salafus salih rahimahullah taala gigih dalam 10 malam terakhir itu berdoa, meminta keampunan. Keampunan untuk diri kita, keampunan untuk ibu dan ayah kita, keampunan untuk ahli keluarga kita, minta ampun kepada kaum muslimin. 10 malam terakhir itu. Maka Nabi SAW itu menetap dirinya di masjid, i'tikaf di masjid. I'tikaf ini pula kita nak sebutkan bab yang ketiga sebenarnya. I'tikaf itu bukanlah orang yang keluar masuk masjid. Orang yang tetap duduk di dalam masjid. Bilangan hari yang ditetapkan pada dirinya sendiri. Kalau 10 hari dia tak pulang. Dia tidak keluar daripada masjid apabila melakukan i'tikaf. Hatta ada jenazah masuk pun dia tidak boleh solatkan jenazah. Orang i'tikaf tidak boleh melakukan segala urusan dunia. Orang yang i'tikaf ni dia buat urusan dia hanya untuk Allah saja. Apa dia? Ibadah untuk diri dia. Itu i'tikaf. Sekali lagi sebut, hatta jenazah masuk pun orang tu tidak dia tak solatkan jenazah tu. Duduk di masjid, dia beribadah, gigih beribadah. Dia tak keluar. Dan apakah boleh kita i'tikaf di surau? Surau. Bahasa Melayu sebut surau. Anak banyak kali anak tak suka sebut nama surau ni. Gharib. Semua surau ke masjid, semuanya dalam masjid. Terdirinya azan dan iqamah itu adalah masjid. Sama ada jami' ataupun tidak. Surau-surau juga boleh beriktikaf. Tapi tidak afdal. Afdal di jami'. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah dalil. La i'tikaf illa bi jami'. Tidak ada i'tikaf kecuali di jami'. Mas sababu. Kenapa? Sebabnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Mumti' dan dalam beberapa fatwa yang lain disebutkan kerana kalau seseorang tu i'tikaf di surau terkena pada hari Jumaat, sudah pasti dia kena keluar. Sekiranya tidak ada lain paling dekat dia boleh di surau, maka boleh di surau musalla yang ada solat 5 solat waktu tapi tidak ada Jumaat maksudnya. Jangan pergi i'tikaf di tempat yang tidak ada 5 solat waktu pun. Homestay
Dewan, maktabah ke, store, itu semua tak boleh. Yang ada 5 solat waktu berjemaah. Bila hari Jumaat dia kena keluar. Dia pergi Jumaat. Boleh. Dulu pernah terjadinya fitnah, tanya Akhir Rashid. Orang ni nak tunduk jaguh, orang kena belajar dengan ustaz dia. Dia kata apa? Mana boleh tikaf dekat mana? Dekat surau. Tu kadang mulut jangan bacul. Ulama dah berbicara. Syekh Abu Bakar Jaziri sebutkan di dalam kitab Minhajul Muslim. Disebut dalam tafsir beliau untuk ajak. Walaupun di surau, di tempat-tempat di mana yang berhampiran dengan kampung-kampung kita, ada 5 solat waktu, berkumpul di sana. Kemudian kena faham iktikaf sekali lagi, tempat orang yang tidak keluar lagi untuk 10 hari tersebut. Lalu macam mana nak makan dan minum, bawa lah dapur periuk semua, bawa pergi masjid. Tak pernah nampak lah. Sekarang tak mau dapur pun tak apa, tak ada muskilah. Online saja makan sampai. Kalau Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha hantar makan. Kalau dulu beliau beribadah di Hira, Khadijah radhiyallahu anha menghantarkan makan. Nabi dalil tu jelas, Nabi mensikatkan rambut Nabi di jendelanya. Tak pulang, Nabi tak pulang. Dah susah sekarang, Grab ada, Panda ada, apa semua ada, boleh hantar. Baik. Pada malam tersebut, ikhwah, kita bergigih memohon keampunan. Mohon keampunan. Dalil-dalilnya jelas, kerana Nabi SAW mengajar isterinya, ibu kita, Aisyah radhiyallahu anha, apa yang nak dibaca ketika malam Al-Qadar. Apa dia? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau itu adalah, Allahumma innaka afuun, engkau itu adalah al-afu, maha pengampun, pemaaf, bukan pengampun, pemaaf. Pengampun tu ghafur. Al-afu, yang maha pemaaf, suka memberi pemaafan. Afu, tuhibbul af, mencintai kepada orang-orang yang meminta kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah diriku. Pada malam tersebut minta maaf. Maksudnya kita minta ampun juga. Terus Allahumma innaka afuwun tuhibbul af, fa'fu anni. Anna untuk ramai kami, itu biasa imam baca. Kalau antum nak baca kan untuk ramai-ramai. Barakallahu fikum. Nah, kita baca sendirilah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau imam baca, dia baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Imam ni tak belajar domir ke abang? Tak belajar saraf ni imam ni. Tayyib. Tayyib. Malam tersebut Allah mendengar rintihan-rintihan doa kita. Mana yang miskin nak jadi kaya, doa. Apa kita yang tak dapat lagi, kita mohon. Tak dapat Ramadan kali ni, Ramadan kali depan kita minta lagi. Dalam bab doa ni, jangan kita putus harapan. Jangan kita berserah diri. Kerana doa itu adalah senjata orang-orang Muslim. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, seorang lelaki tua yang tidak mempunyai anak, gigih, suami isteri seorang pasangan yang sudah tua. Usia di zaman dia tak sama dengan zaman Nabi kita lah. Tak mempunyai anak, lalu gigih berdoa dan berdoa. Ingat, kadang-kadang berdoa tapi tak dapat.
Banyak sebab. Kena buat cross check. Doa tersebut, kita berdoa, kita lihat apa Nabi Zakaria AS buat dalam hari tersebut. Dia minta doa. Berdoa buat baik. Jangan berdoa saja. Berdoa dan ikhtiar dan sebagainya dalam kita berusaha, maksudnya apa kita nak kaya bukan doa je boleh jadi kaya. Doa kerjalah. Kita berdoa, kita berusaha, kemudian apa dia jadi? Buat baik. Buat kebajikan, buat baik. Memperbanyakkan kita sedekah. Itu buat kebajikan. Maka tu Allah menguji kita. Kadang-kadang berdoa tapi dia telah berikhtiar tapi tak dapat. Kerana apa? Tak mau buat kebaikan. Kikir dengan Allah. Kita lihat apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa Zakaria idnada rabbahu, ketika Zakaria meminta doa kepada Rabbnya, la tadharni fardan, jangan tinggalkan aku tak ada keturunan ya Allah. Wa anta khairul warithin, sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi waris. Fastajabna lahu, maka Allah memperkenankan doa. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Lalu Allah memperkenankan doa dia, lalu Allah mengkurniakan dia seorang anak namanya Yahya alaihissalam. Wa aslahna lahu zawjah, dan Allah mempermudahkan isteri dia untuk menghamil. Wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairat, kerana mereka ini bersungguh-sungguh melakukan khairat. Khairat apa? Kematian? Kebaikan. Khairat, kebaikan. Fastabiqul khairat, innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana rahaban wa rahaba. Ini dia berdoa, ikhtiar, kemudian khairat, buat kebaikan. Kerana apa? Barangkali Allah menguji kita. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Itu ingat dalil itu. Sesungguhnya apa? Kebaikan menghapuskan keburukan. Sehingga dengan dalil itu, kalau kita tak buat baik dengan seseorang, kita nak menebuskan keburukan kita dengan dia, kita buat baik lagi. Itu menambahkan lebih baik. Baik, barakallahu fikum. Okey. Jadi 10 malam terakhir itu kita dah bersiap untuk seminggu lagi. Ya, ingat 10 malam tu tidur tak cukup. Kaki menjadi sakit. Panjangnya berdiri, lamanya berdiri. Ingat, yang tak mampu berdiri, duduklah. Yang tak mampu duduk, tidur. Baringlah. Baringlah. Tak mampu berdiri, duduk. Tak ada masalah. Yang sihat pun nak duduk boleh duduk, tak ada uzur pun boleh duduk. Jangan sampai imam duduk lah. Imam masuk ni tak larat pun imam ni. Solat boleh duduk, solat sunat tak ada masalah, boleh duduk, istirahat. Ada rakaat pertama nak berdiri, rakaat kedua nak duduk, silakan. Silakan. Duduk sunnah, diri pun sunnah. Sama ada hajah, ghairi hajah. Kilahuma sahihah. Kedua-duanya benar. Jadi kita akan bertembung lagi 10 malam terakhir. Kita di pertengahan. Ramadan ni terbagi kepada 3. Satu, banyak. Yang kedua, jarang-jarang. Masuk yang ketiga, kadang-kadang. Pertama, banyak, ramai. Yang kedua, nanti kita masuk 11 sampai 20. Jarang-jarang kurang. Yang jarang-jarang. Yang 10 hari terakhir lagi, kadang-kadang saya dia main. Itu pun kalau dia main lah. Ingat.
Maka tu kata Imam Albani rahimahullah ta'ala, antara secara mata kasar kita boleh melihat iman manusia itu adalah penuhnya masjid dan kurangnya masjid. Penuhnya masjid, iman manusia itu bertambah. Kurangnya orang di masjid, lemahnya iman manusia. Ya. Nak nampak iman manusia ini bersatu bila? Barakallah. Satu Syawal. Yang pernah iman dia hilang, muncul iman dia datang. Penuh masjid. Itu iman setahun sekali. Atau setahun 2 kali. Ada iman seminggu sekali. Jumaat. Begitulah kata Imam Albani, iman itu bertambah dan berkurang. Yang setahun sekali ni hati-hati kena murajaah macam mana nak solat nanti. Kena wuduk pun dah tak ingat. Jangan pergi solat Aid wuduk pun tak ada. Tak apalah, tak tahu kita tayamum aku ingat. Baik, barakallahu fikum. InsyaAllah kita ketemu lagi kalau kita diizinkan oleh Allah pada Jumaat akan datang. Kita adakan lagi satu durus. Ingat, durus bulan Ramadan ni para ulama-ulama kita bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi sesama kita memberi nasihat. Ramadan ini perlukan nasihat, motivasi pada diri kita untuk beribadah. Iman ni perlukan motivasi. Tapi tak perlulah cari motivator. Motivasi adalah daripada firman-firman Allah supaya kita bertambah iman. InsyaAllah kita ketemu pada Jumaat depan, kerana hari Sabtu malam, hari Jumaat itu malamnya itu kita sudah mulakan Qiyam. Ada katanya hari Jumaat, malam Jumaat yang mulakan Qiyam. Siapa yang mengikuti ru'yah atau ru'yah ru'yatul hilal, melihat anak bulan. Ruqyah, orang kena sihir, rasukan jin. Dengan ru'yah ruqyah tu makcik antum. Okey. Jadi ru'yatul hilal, mereka hanya mengikuti daripada tarikh 29. Mengikuti tarikh 29, maka dia akan mulakan daripada malam Jumaat ni. Kerana kita dah tahu sistem negara kita dan yang sewaktu dengannya mengikuti hisab. Walaupun dia ru'yatul hilal, tapi memanglah ikut kalender hisabnya itu menjadi 30. Maka hitung daripada 30, 10 hari yang terakhir, maka jatuh pada Saturday night. Tapi malam tu tak ada fever lah. Kalau fever tak boleh datang. Tempat dan lokasinya nanti kita akan bincang ni. Jangan sebut ni, rakam. Kita akan sebutkan nanti dalam waktu terdekat. 10 malam hari terakhir, bersiap-siaplah. Orang anak pernah nampak selama belasan tahun bersama antum. Nampak 10 malam terakhir ada yang beli baju baru, ketayat baru, syimak baru, kan? Gigih nak jumpa 10 malam terakhir nak ibadah ni. Alhamdulillah. Ingat, beli baju baru untuk 10 malam terakhir itu semua sunnah. Dalil? Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, kum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Pakai pakaian yang suci-suci, yang baik-baik. Disebut dalam Quran, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang menunjuk ketakwaan itu baik. Jangan pergi solat malam pakai kot, pakai tie, pakai bow, harban orang. Pakai baju Melayu pun boleh. Pakai pakaian yang takwa, yang baik-baik, pakai baju-baju bagus. Kita pergi solat malam.
Gigih. Sampai awal masuk masjid, jangan lopong-lopong duduk kat belakang. Nyuruk-nyuruk belakang tiang dan sebagainya. Duduk saf yang pertama. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat itu pembaris-baris. Lalu kita berbaris di hadapan. First come first serve. Jangan cop-cop walaupun SOP boleh tak sejadah. Ittaqillah. Sampai awal duduk di mana antum? Depan. Jangan lopong-lopongkan di belakang-belakang dan sebagainya. Solat menuju ke depan. Jadi orang ahlu sunnah ya gigih beribadah. Jangan jadi geng Wahabi asyik duduk belakang tiang nak solat. Nang tak tahu pasal orang Wahabi ni ya. Dia mesti solat kat belakang tiang. Sutra mesti tiang lah. Kalau masjid tu ada tiang dua, berdiri semua belakang. Tu Wahabi tu tegak aja solat kamu belakang tiang tu. Mazhab apa tak tahu dia ikut belakang tiang. Masjid kalau tak ada tiang, tak boleh solat lah, tak boleh solat, tak ada tiang. Ni dah kiblatkan tiang. Ni masalah ni, muskilah. Faham? Masya Allah, ni puak-puak halabi ni kan. Solat semua kat belakang tiang. Fikir orang masalah, akidah pun rosak. Sutra menuju ke depan. Sah paling pertama pun kalau tak ada dinding, pergilah solat depan sunat, lepas tu ganjak ke belakang. Kalau tak ada orang. Faham? Jangan jadikan sejadah sebagai sutra. Ni satu lagi nampak ketuk ni. Sejadah bukan sutra. Kalau tak ada, pergi solat paling hadapan ke dinding. Solat, lepas tu dah tak nak tu, jangan duduk situ. Pada tempat pertama tu ada orang solat, nanti suruh jadi imam, masalah pula. Bangun pergi belakang pula, bangun solat. Dan gitulah. Kalau depan tak ada saf kedua, kita solat belakang orang, lepas tu ganjak pergi depan. Boleh. Sutra tu tak jadi masalah. Pergi solat dekat belakang-belakang, sekali tu masuk tempat akhwat, kan musibah. Masya-Allah. Kita turun. Naam, wallahu a'lam. Soal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini ada beberapa kumpulan soalan. Soalan yang pertama, apakah sikap kami jika terlupa berwuduk semula setelah memakan makanan yang dibakar setelah beberapa hari selepas itu? Dalam hukum memakan makanan yang terkena api ataupun dibakar, al-ulama ikhtilafan kabira. Ikhtilaf ini besar di kalangan ahli fikih dan ahli hadis. Jadi perselisihan ini besar. Dalam perselisihan berlaku dalam masalah fikih dan hadis. Dalam masalah fikih umumnya, kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Hilyah, ketika beliau mensyarahkan, hendaklah kita berlapang dada. Dalam konsep berlapang dada ni pun jadi masalah. Berlapang dada dalam masalah ikhtilaf perselisihan dalam fikih, bukan akidah. Akidah tak boleh berlapang dada. Berlapang dada dalam masalah fikih kerana itu choices. Ada pilihan. Ada banyak pilihan. Mungkin berlaku betul, mungkin berlaku salah. Baik. Para ulama di kalangan 4 mazhab yang majoriti ini, di kalangan Syafi'i, Maliki dan juga Hanafiyah, mereka mengatakan makanan yang terkena api tidak terbatal wudu. Adapun di sisi Hanabilah, Ahmad ibn Hanbal dan juga ulama-ulama yang mengikuti Ahmad ibn Hanbal sampai hari ini, seperti Imam Albani, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekhuna Al-Fauzan, semuanya mereka berpendapat makanan yang terkena api itu terbatal. Dan apa dalil-dalilnya? Makanan yang massat an-nar, yang terkenanya api, tawadda,
hendaklah dia berwuduk. Dalil itu sahih, terakam dalam Sahih Muslim. Kalau kita lihat dalam Sahih Muslim, ada beberapa hadis-hadis yang lain tentang bab makanan ini yang terkena api. Jadi terkena api ni para ulama pula berikhtilaf dalam tekstual dia. Sama ada terkena api langsung terkena api, dibakar atau dimasak. Jadi dua. Satu yang terkena api, direct fire, bukan yang dimasak. Maka ulama rahimahullah menyebutkan makanan yang dimasak on pan, sama ada antum pakai api atau pakai stove, pakai current. Tak ada api, pakai stove. Apakah batal wuduk? Tidak. Makanan yang dimasak. Dalil itu jelas disebut dalam Sunan Tirmizi, dan itu adalah pendapat terakhir di kalangan sahabat-sahabat kibar, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan majoriti ulama-ulama madhab ahli hadis. Tidak batal makanan yang dimasak. Sokongan dalil-dalil yang lain, Nabi makan kambing, usus dan sebagainya, itu semua Nabi tidak berwuduk. Nabi hanya hanya apa Nabi buat? Basuh muka dan berkumur. Baik. Seterusnya, yang kedua, Nabi SAW berwuduk setelah makan unta. Makan apa-apa part daripada daging unta, Nabi berwuduk. Dan ini pun ada ulama yang menyelisihi dalam bab tersebut, yang ada katanya tak perlu wuduk, yang ada kata berwuduk. Bercanggah dengan dalil-dalil, maka ikhtilaf ni tidak selesai. Fasahih, makan unta berwuduk di sisi Hanabilah juga. Maka orang bertanya, kenapa makan unta berwuduk? Kerana al-ibil, unta ini dicipta daripada api. Apabila makan daripada api, melemahkan ataupun melenyapkan imarah api itu, dengannya berwuduk. Dikuatkan lagi, Nabi SAW membenarkan solat di kandangan kambing, tapi tidak membenarkan solat di kandang unta. Baik. Maka daging-daging ataupun makanan yang terkena direct fire, barbecue, sate, apa lagi, ayam panggang, ayam golek dan sebagainya, maka makanan-makanan ni fasahih di sisi kami adalah berwuduk. Sekiranya ada orang tidak berwuduk, apa yang dia faham? Tak batal. Tak batal. Kerana barbecue tu ikhtilaf besar. Kena faham situation tu. Ikhtilaf yang tidak ada kata putus di sisi ulama. Apa yang dia faham? Di kalangan ikhwah-ikhwah kita yang mengikuti kitab mazhab Syafi'i, maka dia tak akan batal. Jangan kerana dia batal tak batal langsung ni imam ni tadi tak ambil wuduk ni, lalu kita tak solat dengan dia. Tak, ini masalah fikih. Apa yang diberkeyakinan sahih, dia dapat 2 pahala, sekiranya salah dapat 1. Jadi makanan yang terkena api, makanan yang masak, semuanya tak mengapa. Jadi kalau siapa berkeyakinan batal setelah beberapa hari, maka faqada salatu, maka hendaklah dia mengqadakan solatnya waktu terdekat. Soalan seterusnya, seseorang mimpi basah di malam hari, tibanya waktu sahur, dia pun sahur tapi belum mandi wajib, apakah puasanya sah? Solat sah, solat puasanya sah. Fa muskilah, macam mana solat fajar? Di sini ada 2 masalah. Dia mimpi basah ataupun dia berjima, kemudian dia sahur, kemudian dah masuk pun azan.
belum mandi lagi, puasanya sahih. Tidak makruh, tidak apa-apa membatalkan. Puasanya sah. Kemudian dia mandi dan dia solat fajar. Yang menjadi puasanya tidak sah bukan sebab tak mandi, tapi tak fajar. Wallahu a'lam. Tunduk sikit. Apakah keistimewaan yang ada pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan sehingga Nabi memerintahkan umat Islam untuk beriktikaf di masjid? 10 malam terakhir ini keistimewaannya besar. Kita telah sebutkan bahawa Nabi membangkitkan semua ahli baitnya 10 malam terakhir. Jauhkan daripada handphone. Membangkitkan ahli baitnya 10 malam terakhir di masjid menuju i'tikaf. Jadi i'tikaf ni baiklah. Orang buat i'tikaf. Kalau tak boleh i'tikaf 10 malam terakhir, kita berkiam mulai. I'tikaf ni kena duduk kat masjid, tak boleh balik. Tidak boleh balik, tak boleh jumpa isteri, semua dan sebagainya. Jadi keistimewaan itu adalah antaranya pertama yang ada jawapan dengan tak ada jawapan. Jawapan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam Lailatul Qadar. I'tikafnya itu. Yang tidak ada jawapan untuk hal tersebut adalah itu sunnah Nabi. Nabi buat kerana itu ibadah. Khusus untuk 10 malam terakhir. Pada malam-malam lain Nabi tak pernah perintah untuk beriktikaf. Jadi i'tikaf yang sunnah 10 malam terakhir, i'tikaf yang lain-lain itu semua adalah yang mana mereka lakukan nazar. Ada sahabat pernah nazar untuk i'tikaf 3 hari dan sebagainya di masjid. Silakan. Kerana sahabat i'tikaf 3 hari di masjid. I'tikaf 3 hari masjid bukan keluar 3 hari. Wallahu a'lam. Terus saja. Soalan seterusnya, apakah dibolehkan membayar zakat di berlainan negeri kerana di tempat kami tiada pihak yang menguruskan membayar zakat dengan beras? Semua zakat, negeri dan negara. Para ulama kita, kibar ulama kita hari ini telah menjelaskan beberapa fatwa. Zakat tidak boleh dipindahkan daripada negara. Negara tidak boleh keluarkan daripada Malaysia ke Afrika, ke India, ke Palestin, ke Pakistan dan sebagainya. Tak boleh. Zakat. Jadi termasuk fitrah ataupun mal, harta. Tidak boleh. Benda itu mesti dikelolakan dalam negara tersebut. Adapun negeri, tak kisah. Dalam negara disebutkan. Adapun beyond state, itu bolehlah. Cuma zakat fitrah ni tak perlu menghantar ke Baitul Mal. Tidak ada perintah untuk mengatakan zakat fitrah mesti hantar ke Baitul Mal. Kerana kita faham zakat fitrah mesti dengan it'am, bentuk makan asasi. Siapa kata bayar zakat mesti pakai beras, fahuwa mubtadi. Tidak ada dalil kata bayar zakat fitrah pakai beras. Zakat fitrah pakai apa? Pakai makanan. Baru kita kata makanan asasi setempat itu tergantung beras, gandum, kurma, kismis dan sebagainya lah. Siapa kata zakat fitrah mesti pakai beras itu sunnah, maka orang tu tak betul. Kita berikan beras kerana itu makan asasi setempat. Kalau antum pergi Afghanistan, bayar zakat pakai apa? Pakai gandum. Bukan ketum, pakai gandum. Mana tahu ada orang asasi dia pakai ketum. Wallahu a'lam. Jadi fitrah ini mesti pakai beras, pakai kurma, pakai gandum, apa yang diasasikan oleh setempat tersebut. Dan
ukuran fitrah itu nisbahnya seperti beras adalah 2.5 kg beras. 2.4 lebih lah. 2.5 tu paling selamat lah. Ya. 2.5 kilo beras seorang. Ya. Daripada bayi yang telah dilahirkan sehinggalah hamba-hambanya. Semua dibayar. Boleh menghantar kepada wakil dengan wang ringgit, kemudian nak menserahkan kepada fakir dan miskin dengan beras. Tak boleh dengan duit. Waktukah bilakah penyerahan fitrah ini? Fa'afdalu akhir Ramadan. Ya, daripada awal Ramadan sudah sah, tapi akhir Ramadan itu afdal. 10 malam terakhir tu dah boleh. 10 malam terakhir itu sudah baik untuk kita agih-agihkan fitrah kita. Nah. Jadi baik kita tidak sama ada nak pergi ke negeri-negeri yang lain untuk pergi berikan beras dan sebagainya. Kerana kalau antum ada 4 anak 10 kilo beras, antum nak pergi jauh sana. Pergi hantar. Anak tahu antum nak pergi mana tu. Nak pergi bayar fitrah pakai beras kan. Apa kat sini tak ada beras kan? Boleh. Kita boleh bayar kan. Di mana-mana saja kita nak bayar. Tapi tak perlulah sampai nak menyusahkan diri pergi negeri lain bayar fitrah pakai beras. Baik. Kemudian pakai beras ni, beri kepada orang fakir dan miskin. Jangan beri beras yang mereka tak makan. Ya, beri beras basmati ke, beras siam ke, beras perak dan sebagainya. Tak. Kasih beras apa yang orang fakir dan miskin tu makan. Kalau orang fakir tu makan basmati, boleh kasih basmati lah. Tak ada masalah. Jangan kasih beras apa yang dia tak makan. Okay. 6. Soalan terakhir, mohon diterangkan tentang zakat harta. Zakat harta mengikuti spek-spek yang, maksudnya syarat-syarat dalam zakat. Dalam zakat harta ni, zakat ada banyak lah selain pada fitrah. Fitrah ni dia khusus Ramadan. Zakat harta, zakat tanaman pertanian, galian dan sebagainya daripada hasil bumi, itu semua kena zakat. Baik. Zakat harta kita apabila melebihi daripada nisab kita 85 gram emas, persamaan dengan segala harta yang terkumpul, sama ada emas yang ada di gelang, di telinga, di leher, di kaki, di pinggang, di mana lagi? Di mana-mana simpan emas tu, sama ada pakai atau tidak pakai, yang terkumpul emas dan juga perak. Perak ni apa? Silver. Emas tu dinar, dirham itu silver. Ini dua barang-barang dagangan. Maka hendaklah dizakat apabila melebihi nisab dia 85 gram punya gold, emas. Baik. Sebagai contoh, 1 gram harganya RM200. Kita kalikan 85 gram daripada harga 200, jumlahnya berapa? Contoh masalah jumlah dia 12,000. Ataupun 22,000 lah. 20,000 contoh. Nisabnya sudah melebihi 20,000. Apabila telah melebihi 20,000, maka jumlah itu kena zakat. Terkumpul. Mungkin dalam saving account ada 8,000, emas ada 12,000. Sudah 20,000 betul? Terkumpul. Jadi jumlah tersebut dizakat. Dan zakat itu hendaklah telah mencukupi 1 haul. 1 haul daripada harta tersebut. Haul tu 1 genap 1 tahun daripada simpanan, bukan kematian. Barakallahu fikum. Yang kedua, tamul milk, kesempurnaan pemilikan harta tersebut, bukan dalam fixed deposit, bukan dalam pajakan, bukan di mana-mana lah, yang tergantung.
Maksudnya kesempurnaan kita memilikinya sepenuhnya. Kalau pajak bukan hak kita lagi. Tergantung. Duit dalam KWSP walaupun 20 hari bulan nak keluar, belum cukup haul, tak kena zakat. Kalau duit yang tersimpan di dalam tabung haji boleh keluar, benda-benda yang tidak disyaratkan, maka boleh. Tak jadi masalah. Benda yang boleh keluar kita boleh kumpulkan dan kita menzakatkannya. Zakatkan dia 2.5% daripada jumlah 20,000 tersebut. Sekiranya 20,000 ataupun 25,000 kali 2.5% saja. Dan itulah kita membayar zakatnya. Nah, dah selesai insya-Allah. Semoga semua yang disampaikan bermanfaat pada hari ini dan kita ketemu pada durus yang akan datang. Barakallahu fikum. Jaga diri dan insya-Allah kita ketemu ya, insya-Allah. Qul qauli hadza wallahu a'lam musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.